Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, para pelajar sekalian, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama-sama kita tanda tangan untuk doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baik, untuk pelajaran pada pagi ini, sebelum tu Ustaz doakan agar para pelajar sekalian sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan insya-Allah teruskan belajar untuk pelajaran pada hari ini, Pendidikan Islam tingkatan 4. Kita bersama dalam slot study online Pendidikan Islam bersama Ustaz Rui Syam Abidin. Okey. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini, para pelajar sekalian, kita akan masuk ke pelajaran 12. Tajuk hindari ajaran sesat. Okey, tajuk kita pada hari ini iaitu hindari ajaran sesat. Okey, sebelum tu Ustaz perkenalkan diri Ustaz sekali lagi. Ustaz Rui Syam bin Abidin, Guru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Badriah Arau Perlis. Okey. Jadi sebelum kita teruskan pembelajaran, apa kata apa nama ni? Subscribe dulu pada yang belum, dan like, insya-Allah kongsi-kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Okey. Kita tengok dulu untuk yang pertama. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, kita mulakan dengan apa? Duduk dengan tertib. Sebelum mula, duduk dengan tertib, duduk dengan tenang, apa nama ni? Bagi badan kita relax dulu. Badan kita relax sebelum kita nak menerima pelajaran pada hari ini. Okey, kepada yang duduk apa nama atas kerusi tu, duduk tenang, duduk tegak macam tu kan. Gitu. Mungkin ada yang duduk bersila, duduk bersila elok-elok, insya-Allah. Ada pula kopi pula tepi tu kan. Ada pula ayat teh pula, cantik. Okey. Seterusnya, mulakan dengan baca surah Al-Fatihah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Tadi kita mula dah dengan Al-Fatihah. Okey. Jadi kita akan teruskan baca doa penerang hati dah selesai tadi ni, insya-Allah. Kemudian kita pastikan semua peralatan yang sesuai untuk pelajaran telah dipersiapkan. Macam mana? Apa dia? Buku kita, buku teks, mungkin ada bersama buku nota kan, pensel, pen, kertas kita. Jadi telah siap atas meja, sedia untuk nak belajar pada hari ini. Dan yang terakhir, ikhlaskan hati untuk belajar. Ikhlaskan hati kita untuk belajar. Macam mana? Seperti lagu kata apa? Ikhlaskan hati, mohon kemaafan. Itu minta maaf. Tapi hari ni kita nak belajar. Okey, kelas hati untuk belajar dan jom fokus. Okey, untuk pembelajaran, standard pembelajaran ataupun objektif pembelajaran kita nak belajar pada hari ini, hasrat kita agar yang pertama, pelajar dapat menyatakan takrif ajaran sesat. Pelajar dapat menyatakan takrif ajaran sesat. Yang kedua, pelajar dapat menjelaskan ciri dan contoh ajaran sesat. Yang ketiga, pelajar dapat menerangkan kesan melakukan ajaran sesat. Yang keempat, pelajar dapat merumuskan cara menjauhi ajaran sesat. Dan yang kelima, apa yang kita hasratkan, standard pembelajaran kita iaitu pelajar dapat menjauhi ajaran sesat secara beradab dan istiqamah. Okey, jadi itu standard pembelajaran kita yang ingin kita
kita capai pada hari ini. Sebelum tu kita tengok dulu. Ni cuba tengok berita-berita yang berlaku di Malaysia yang mana sememangnya ajaran sesat ini ada dan sangat luas dikesan di Malaysia ni. Contohnya ni banteras ajaran sesat, kemudian tu dia bayar RM40 untuk hapus dosa. Alamak. Kan, dosa banyak-banyak, bayar RM40 selesai dosa. Oi, siapa ajak, mana ada, tak ada. Jadi ini adalah tergolong dalam ajaran-ajaran sesat. Tak ada. Nak bayar RM400 hapus dosa. Oi, senang saja. Kan. Okey, apa lagi? 37 ajaran sesat disiasat. Oh, banyak. 37 ajaran sesat disiasat. Dan tu dia ni, tengok ni. Buat apa solat? Masya-Allah. Buat apa solat? Dia kata apa? Buat apa nak sembahyang? Kami sudah berada di Siratul Mustaqim, jalan yang lurus. Tegas seorang pengikut ajaran Millah Abraham. Depa kata apa? Tak payah solat sebab depa dah ada di titian sirat dah, mengarut semua tu. Jadi inilah antara berita-berita tentang ajaran sesat di Malaysia. Jadi kita nak lebih mendalam untuk tajuk kita pada hari ini, tajuk menjauhi ajaran sesat ni. Sebelum tu kita sama-sama perlu tahu apa maksud ajaran sesat. Takrif ajaran sesat. Bila kita nak tahu takrif ajaran sesat ni, maka standard pelajaran yang ingin kita capai iaitu pelajar dapat menyatakan takrif ajaran sesat. Jaya ataupun tidak, kita tengok dulu. Ajaran sesat ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya apa? Dia kata tu Islam, tapi sebenarnya bercanggah. Dia kata kami ni orang Islam, tapi buat ajaran nu, ajak pengikut dia buat macam ni. Tak sama seperti apa yang Allah sebut dalam Quran, dan tak ada seperti apa yang Nabi ajak. Itu ajaran sesat makna dia. Okey, boleh dapat? Jadi keyword dia apa dia? Ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, satu. Yang kedua, sedangkan dia bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dua. Maknanya dua keyword kita pada takrif. Maksud dia kata aja ajaran Islam tapi bercanggah. Gitu cerita dia. Okey, lulus tak lulus? Dapat. Cantik. Kita akan teruskan dengan seterusnya. Dalil berkaitan tentang ajaran sesat. Kita tengok dalil yang mana telah disebutkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, berkata, semua orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tetapi aku bertanya tentang keburukan kerana bimbang keburukan menimpa diriku. Aku bertanya, siapa bertanya? Huzaifah bin Al-Yaman bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam kejahilan dan kejahatan, sehinggalah datang kebaikan Islam kepada kami. Dan adakah selepas ini keburukan itu akan datang lagi, wahai Rasulullah? Tanya sahabat Huzaifah ni kepada Nabi. Kemudian Rasulullah pun bersabda, ia akan. Maknanya apa? Akan berlaku. Ia akan berlaku. Huzaifah tanya lagi, aku bertanya, adakah selepas keburukan itu ada kebaikan? Huzaifah tanya, adakah selepas keburukan ada kebaikan? Maka Nabi pun bersabda, Nabi pun menjawab, ya. Nabi jawab apa? Ya, terdapat padanya kesamaran. Aku bertanya lagi, apakah kesamaran itu? Nabi pun bersabda, qaumun yahduna bighairi yahdi, qaumun yahduna bighairi hadi, ta'arifu minkum wa tunkiru. Maksud dia apa? Satu golongan yang tidak mengambil petunjukku. Dalam kalangan mereka ada yang dapat kamu kenali dan ada yang tidak dapat kamu kenali. Maksud dia apa? Ada golongan ikut Nabi, katanya ikut Nabi, tapi depa ni berpura-pura kata ikut Nabi tapi sebenarnya dok. Kita tengok macam dia ikut Nabi, tapi sebenarnya dia bercanggah dengan apa yang Nabi ajak. Maka Nabi kata apa? Ada yang kita akan kenal dan ada yang tak kenal. Yang ni kita takut. Kemudian ada lagi, Huzaifah bertanya lagi kepada Nabi, adakah selepas kebaikan ini ada kejahatan? Nabi kemudian menyambung bersabda, Nabi kata apa? Naam, ya. Nabi kata naam.
du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha fazafuhu fiha. Makna dia apa? Penyeru ke pintu neraka Jahannam. Ya, mereka ni menyeru ke pintu neraka Jahannam. Sesiapa yang menyahut seruannya, mereka akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Maknanya apa? Orang-orang yang menyeru kepada ajaran yang dikatakan ajaran daripada Islam ini, tetapi walhal mereka bercanggah dan tidak sama sekali mengikut ajaran Islam, maka mereka sedang menyeru ke pintu neraka Jahannam. Siapa yang ikut Nabi kata, maka sama-sama mereka akan dihumbankan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Okey, boleh nak dapat nak? Okey. Seterusnya, kita masuk sikit spektrum ilmu. Anas bin Malik, tak salah Ustaz ni, no? Radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabihi." Maknanya apa? Nabi bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat sekiranya berpegang dengannya. Apa dia? Kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tuan-tuan dan para pelajar sekalian? Nabi tinggal kepada kita dua benda saja. Nabi tak tinggal selain daripada tu. Nabi tak tinggal harta kat kita, no? Nabi tak tinggal apa-apa pun melainkan dua benda. Dan bila kita ikut dua benda ni, maka kita tak akan sesat selamanya. Apa dia? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey. Jadi kita akan teruskan. Tadi kita dah belajar tentang takrif ajaran sesat. Boleh tak? Dua orang itu. Dua keyword yang kita belajar tadi tu tentang takrif ajaran sesat, yang mana katanya ikut ajaran Islam tetapi sebenarnya bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Okey. Jadi kita sekarang nak tengok tentang ciri ajaran sesat. Apakah ciri ataupun macam mana kita nak kenal ini ajaran sesat? Antaranya ialah yang pertama, ataupun kita nak tengok aspek yang pertama dulu, aspek Al-Quran dan hadis. Apa yang Nabi telah sebutkan, ada tiga, iaitu mereka ni memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik akal semata-mata tanpa mengikut disiplin ilmu yang betul. Maksud dia apa? Mereka ni mentafsir ayat Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, mereka mengaji, tapi mereka ambil ayat Al-Quran tu dan mereka tafsir secara logik akal, ikut suka mereka. Dan ada ajaran sesat ni, mereka ambil ayat-ayat Al-Quran ni, mereka tafsir untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan pengasas dia sendiri. Itu antara ciri ajaran sesat yang pertama, ikut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mereka ni meyakini bahawa dalam Al-Quran adanya Al-Quran lain yang tersembunyi. Lemak. Maknanya apa? Mereka kata Quran ni bukan satu je. Mereka kata ada dua Quran, ada tiga, ada banyak Al-Quran selain daripada Al-Quran yang kita ada sekarang ni. Allahu Akbar. Ada pula no. Mereka yakin bahawa adanya Al-Quran lain selain Al-Quran yang kita ada sekarang. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Ada. Para pelajar sekalian, ada. Dan sekitar kita pun ada orang macam tu. Dia hanya nak ambil hukum daripada Al-Quran sahaja. Daripada hadis dia tak mau, dia tak tepi. Dia kata ni Allah suruh. Bila kita kata Nabi pun suruh buat yang ni juga, pasal apa tak mau buat? Kata dah, Allah yang suruh ni, dalam Al-Quran ada. Jadi yang Nabi suruh, yang Nabi ajak, dia tak tepi. Dia hanya berpegang pada Al-Quran dan menolak hadis. Satu masa dulu ada satu golongan yang dinamakan golongan anti hadis. Allahu Akbar. Sampaikan depa boleh buat keluar buku, sampaikan depa boleh hasut pengikut depa ni untuk tidak menerima hadis sebagai sumber hukum. Okey. Ciri ajaran sesat seterusnya dari aspek akidah. Bila kita nak tahu mereka punya akidah ni macam mana, antaranya ada ajaran sesat ni mengaku menjadi Nabi atau Rasul Allah.
Ada juga contoh apa, Rasul Kahar. Rasul Kahar. Banyak lagi ni, ada di waktu-waktu yang sekarang ni yang muncul di Malaysia sendiri pun. Ada yang mengaku jadi Nabi, ada yang mengaku jadi Rasul. Itu memang sesat, sungguh-sungguh nyata sesat lah. Kemudian ada lagi apa? Mendakwa diri atau gurunya sebagai Imam Al-Mahdi. Akulah, contoh lah, bukan ustaz ni. Contoh, akulah Imam Mahdi, jadi ikutlah aku. Alamak, mana ada tuan-tuan para pelajar. Ni nak mengaku Imam Mahdi pula, tak ada. Jadi ciri ajaran sesat aspek akidah seterusnya, mendakwa diri sebagai Imam Mahdi. Yang ketiga, mendakwa gurunya dapat menebus dosa macam tadi tu, berita tadi tu, RM50 ataupun RM200. Bagi aku 200, selesai dosa hang. Buat pencerah orang sikit, baca sikit, tepuk dai sikit, dah dosa hang ampun dah. Alamak, senang kerja. Mana ada kita ni nak tebus dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana? Taubat, istighfar kita. Betul tak? Kan? Dengan manusia kita buat apa? Minta maaf dengan dia. Itu cara dia. Bukan nak pergi bayar duit nak tebus dosa senang-senang. Mudah aja gitu. Okey. Seterusnya, ciri ajaran sesat di aspek akidah. Mereka ni memuja makhluk. Untuk mendapatkan sesuatu kelebihan. Depa duk kata kawan ni dewa contoh. Kawan ni sebagai orang yang hebat, duk pergi puja dia, duk pergi sembah dia pula, dapat kelebihan pula kat kita. Allah, takut ni. Tapi ada para pelajar sekalian, ni aspek akidah. Seterusnya, mempercayai semua agama benar dan menuju ke syurga. Jam. Ada duk kata agama ni sama dengan agama Islam. Agama ni sama, semua nak menuju ke syurga. Tak ada. Agama Islam sahaja yang apa, solid, ataupun yang paling utama, yang mana benar dan menuju ke syurga. Tak ada agama lain selain pada agama Islam. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Maknanya apa? Islam tu tinggi. Tak ada yang selain daripada ketinggian Islam, selain daripada agama Islam itu sendiri. Okey. Seterusnya di aspek akidah, ajaran sesat ini, mereka menolak alam ghaib. Mereka tak percaya alam ghaib. Mereka tak percaya alam selain daripada alam yang kita ada sekarang. Alam dunia ni tak percaya. Roh mereka tak percaya. Malaikat mereka tak percaya. Jin pun mereka tak percaya. Mereka tak apa yang mereka nampak ni mereka percaya. Tak ada ni syaitan-syaitan ni tak ada. Semua kita aja. Tak boleh. Tu Allah dah sebut, Nabi dah sebut. Bila tak percaya, sesatlah. Ajaran sesat. Sini apa lagi? Dari aspek ibadah pula. Tadi akidah dari aspek Quran dan hadis. Sekarang aspek ibadah, mereka ni buat apa? Menolak kewajipan ibadah fardu. Para pelajar, ada di kalangan ajaran sesat ni yang tak mau semayang. Macam tadi tu kan, macam berita tadi tu, semayang tak mau. Sebab apa? Mereka dah di titian sirat. Alamak, senang cerita. Mana boleh? Tak boleh. Ibadah fardu kita wajib tunaikan. Solat kita, puasa kita, zakat kita. Kalau tolak satu benda-benda fardu, maka terkeluar dah kita daripada Islam. Taubat balik. Taubat balik, insya-Allah. Okey, seterusnya aspek ibadah. Beribadah dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat. Lemak. Nak solat buat apa? Zikir sudahlah. Nak solat buat apa? Senang je zikir ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semayang dah. Senang cerita. Tak ada. Solat, zikir, ibadah asing-asing. Kerana solat tak ada benda yang boleh menggantikan solat, melainkan solat tu sendiri. Solat jangan duk buat ganti-ganti, tak ada. Zikir tambah pahala. Solat benda wajib. Faham tak? Faham tak? Okey, menunaikan ibadah haji di tempat yang dianggap suci selain Mekah. Maknanya apa? Mereka duk kata ada satu tempat ni, tempat suci bagi mereka, maka mereka pun buat haji di situ. Tak ada. Selain daripada Mekah,
tak ada tempat lain yang boleh dilakukan ibadah haji, tapi mereka buat, maka itu adalah ajaran sesat. Seterusnya, menghalalkan perzinaan atas nama nikah. Allah, na'udzubillah, ni takut ni. Orang ramai yang terpengaruh dengan ajaran sesat bila nampak kata offer macam ni. Offer maknanya tawaran ada dalam ajaran-ajaran sesat ni, kata apa? Boleh nak menikah 2-3 hari, lepas tu boleh cerai. Boleh nak nikah, orang kata apa? Kahwin kontrak. Kahwin kontrak. Tak boleh. Dalam Islam tak ada kahwin kontrak. Mut'ah tu tak ada. Diharamkan sama sekali. Siapa yang buat, maka dia tergolong dalam ajaran sesat dan keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Jadi sama-sama kita tengok balik diri kita, ibadah kita, adakah kita ada buat macam ni, ataupun orang yang di sekeliling kita buat macam ni. Sama-sama kita fokus balik untuk ibadah kita. Okey, seterusnya, ciri ajaran sesat dari aspek apa? Akhlak pula. Dari aspek akhlak, mereka ni buat apa? Mengejek, merendahkan dan mempersendakan sahabat Nabi. Kemudian ni mereka duk kata Abu Bakar ni salah, Osman ni salah, hanya mengatakan setengah saja yang betul, padahal seluruh sahabat Nabi ni insya-Allah semuanya sahabat Nabi dijamin syurga, tapi ada orang yang menafikannya. Depa merendah-rendahkan, depa mengejek, sampaikan dalam doa depa pun depa melaknat sahabat Nabi. Allahu akbar. Siapa dah kita yang nak melaknat sahabat Nabi, tapi ada ajaran yang macam tu. Okey, seterusnya, bersikap taksub dengan ajaran guru sehingga menganggap hanya kumpulannya yang benar. Takut. Kita belajar tinggi-tinggi, belajar hebat-hebat, balik mai kawan ni tak kena, kawan ni tak kena. Sebab apa? Kita duk rasa macam guru kita saja yang betul, duk rasa macam kita, kumpulan kita saja yang betul. Bila ada setengah orang yang buat tak betul, kita kata dia ni murtad, dia ni bukan Islam, dia ni kafir. Na'udzubillah. Sebab tu jangan kita cepat untuk menjatuhkan hukum kepada orang lain. Mungkin ada yang tak sama pendapat dengan kita, jangan kita cepat menjatuhkan hukuman kepada mereka, tambah-tambah mengkafirkan orang. Takut tuan-tuan, para pelajar sekalian. Okey, seterusnya, memperkecilkan amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah, sebaliknya berbangga dengan amalan bertentangan dengan Islam. Apa yang Nabi buat, para pelajar, apa yang Nabi buat, dia tak mau ikut. Tapi yang duk diamalkan dalam masyarakat yang bertentangan dengan apa yang Nabi ajak, apa yang Allah suruh, itu yang diagungkan pula, itu yang diamalkan pula. Jadi itu masalah dia. Jadi para pelajar sekalian, dari aspek akhlak, inilah ciri-ciri ajaran sesat. Jadi antara semua aspek tadi ni, dapat tak kita faham, dapat tak kita tahu bahawa inilah antara ciri ajaran sesat yang perlu untuk kita tahu. Jadi standard pembelajaran kita capai tak? InsyaAllah capai. Cantik. Boleh teruskan lagi? Nak rehat dulu ke? Siapa yang nak rehat tu boleh pergi ambil ayak ke apa ke, basuh-basuh muka ke, kuk ngantuk ke apa ke. Okey, boleh nak? Kita akan teruskan. Baik para pelajar sekalian, kita akan sambung dengan pembelajaran seterusnya, iaitu spektrum ilmu. Kita masuk spektrum ilmu sikit, iaitu kita nak mengenal dua istilah yang sangat sinonim dalam negara kita dan juga sangat sinonim berkaitan dengan ajaran yang mungkin kita tak tahu ataupun kita tak didedahkan, iaitulah dengan fahaman liberalism dan juga pluralism dalam agama. Apa dia? Liberalism ni apa dia maksud dia? Pluralism ni pun maksud dia apa dia ni? Pluralism, sebutan dia kan. Orang nak kata liberal ni apa? Ni liberalism ni. Fahaman dalam agama tentang liberalism, iaitulah aliran pemikiran yang menyeru kepada kebebasan dan keterbukaan dalam mentafsir agama. Maksud dia apa? Dalam agama ni depa suka-suka hati saja nak mentafsir, sebab nak memberikan kebebasan dan keterbukaan. Itu depa punya hala tuju depa.
Kalau mereka mentafsir dalam satu agama, mereka mentafsir secara global. Mereka kata contoh kalau Islam, pasal apa orang perempuan tak boleh jadi imam? Contoh. Pasal apa orang perempuan tak boleh azan? Pasal apa orang perempuan tak boleh jatuh talak? Jadi dalam liberalism ni mereka nak memberi kebebasan dan keterbukaan. Mereka nak bagi apa? Orang perempuan ni boleh nak jatuh talak. Dia pun kata orang perempuan ni boleh jadi imam mayang jemaah. Alamak, tak boleh tuan para pelajar. Sebab Islam dah tetapkan dah hukum dia. Jadi dalam liberalism ni depa memberikan kebebasan, depa nak mentafsirkan satu agama tu secara bebas dan juga terbuka. Itu tak boleh. Pluralism ni apa dia pula? Iaitulah aliran yang menganggap semua agama sama. Alamak, agama sama dan membawa kebaikan. Depa kata agama ni dengan agama Islam sama. Agama ni pula dengan Islam sama. Semua agama yang ada atas dunia ni semua sama dan memberikan kebaikan. Para pelajar, kita kena tahu bahawa hanya Islam sahaja yang terbaik, hanya Islam sahaja yang memberikan kebaikan. Memanglah dalam agama lain juga menyuruh kepada kebaikan, namun begitu suruhan kebaikan mereka itu tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Tak ada. Kita buat apa pun kebaikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi taala. Niat kita kerana Allah dan berlandaskan Al-Quran dan hadis, itu ada pahala. Tapi kalau agama lain dia buat baik juga atas dasar apa? Atas dasar kemanusiaan, atas dasar ihsan dan sebagainya. Jadi tak sama langsung dengan kita agama Islam. Jadi jaga-jaga, hati-hati dengan dua fahaman, iaitulah liberalism agama dan juga pluralism agama. Okey, dapat? Okey. Seterusnya, bila ada orang yang melakukan ajaran sesat ni para pelajar sekalian, mereka akan dapat dilihat kesan pada ajaran tersebut, melakukan ajaran tersebut dari sudut ataupun dari aspek agama mereka. Orang yang melakukan ajaran sesat akan melemahkan iman dan merosakkan akidah. Allahu Akbar. Ini yang paling kita takut, paling kita kena jaga dalam diri kita. Jaga iman kita, jaga akidah kita. Takut bila kita rasa macam ajaran fahaman ni bagus, fahaman ni mudah untuk kita nak amal. Macam tadi contoh kan, zikir saja kira solat dah. Kita hari tu letih kan, kita pun fikir ajaran ni kata kalau zikir boleh kira macam semayang. Kita pun buat. Jaga para pelajar sekalian. Takut boleh melemahkan iman kita dan merosakkan akidah. Itu kita takut. Dan yang kedua, menjatuhkan imej umat Islam. Itu paling kita takut para pelajar sekalian. Pertama, takut melemahkan iman, rosak akidah. Yang kedua, imej kita sebagai umat Islam yang hebat ini akan dipandang rendah, akan dipandang remeh oleh masyarakat dan juga dalam penganut agama lain. Dari sudut ekonomi, melahirkan individu yang pasif dan malah. Allah suruh kita solat 5 waktu sehari semalam, tapi kita pergi ikut ajaran sesat, tak payah sembahyang terus. Allah suruh kita melakukan haji di mana? Di Mekah. Di Mekah. Tapi kita malah, kita ikut ajaran sesat, tetapi buat haji ke tempat lain. Mungkin dalam tempat yang lebih dekat dengan kita ke. Kita pun pergi ikut ajaran tu, dekat sikit, tak payah pergi Mekah. Duk buat ajaran yang tak betul. Itu akan melahirkan individu yang pasif dan malah dan membelanjakan wang kepada perkara yang tidak berfaedah. Banyak duit tebuh dosa, banyak duit masuk syurga. Ada ajaran yang macam tu. Jadi para pelajar sekalian, sudut ekonomi, guna duit kepada perkara yang tidak berfaedah, sangat rugi dan malanglah diri kita. Allah suruh Nabi saran, Nabi suruh, Nabi gelak sedekahkan ke harta kita ke jalan Allah fisabilillah. InsyaAllah kita akan dapat
Nah, kita akan dapat ganjaran di sisi Allah, ganjaran pahala dan syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey. Seterusnya, kesan melakukan ajaran sesat di sudut politik pula. Ia akan menggugat kestabilan politik akibat tindakan keganasan. Orang ni tak betul, orang ni tak betul, kita saja yang betul. Kita kata dia ni tak kena. Bila tak kena, kita pun mulalah nak bermusuhan, nak bergaduh. Hang kena ikut aku ni betul, hang kena ikut. Pasal apa hang tak mau ikut? Kita pun kata apa? Tak ada, tak betul ya. Kita pun duk lawan kata kawan ni, akhirnya berperang. Sesama Islam, akhirnya berlaku ketidakstabilan politik yang jadi mangsa siapa para pelajar sekalian? Mangsa siapa? Anak-anak kecil, para wanita, orang tua dan sebagainya. Nah, berperang, habis rumah, habis kediaman, bangunan-bangunan habis semua. Allah, nah, sedih kita tengok. Jadi jagalah diri kita, akidah kita. Seterusnya, mewujudkan suasana politik yang tidak harmoni akibat taksub kepada pemimpin kumpulan. Maknanya apa? Mewujudkan suasana politik yang tak harmoni, politik yang tak stabil macam tadi ni, yang nombor 1 tu. Nah, akibat apa? Taksubkan kepada pemimpin kumpulan. Pemimpin kumpulan tu kata apa? Kawan ni kita kena perangi. Dia tak ikut kita, jadi kita kena serang ni pak. Maknanya waktu itulah jadi permusuhan di kalangan orang-orang Islam. Jadi dalam politik dalam negara tu tak stabil, maka ekonomi pun akan kucar kacir, masyarakat pun jadi tak harmoni dan sebagainya. Allah. Jadi politik, itu politik. Seterusnya, kemasyarakatan. Membentuk individu masyarakat yang bersifat progresif dan kasar. Progresif ni apa? Yang tak boleh dibuat bincang. Progresif ni tak boleh dibuat bincang. Dikira dia lah, dikira kumpulan dia saja yang betul. Jadi yang tu tak kena, tak boleh. Dan memutuskan hubungan silaturahim dan persaudaraan Islam. Itu amat malang lagi bagi umat Islam. Bila berlaku perpecahan, bila berlaku pergaduhan, permusuhan dalam kalangan umat Islam sendiri, mana mungkin kita dapat nak mengembalikan kegemilangan zaman pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafa ar-rasyidin. Takut-takut nanti kita dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana usaha kita untuk mengekalkan akidah kita, akidah saudara mara kita, akidah adik-beradik kita, sejauh mana kita mempertahankan Islam pada diri kita, sehingga akan satu masa nanti bila kita tak ada, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga betul-betul akidah kita. Takut-takut macam Nabi sebut, ada orang, Nabi sebut apa? Ada orang waktu siangnya Islam, mai petangnya kafir. Bila malamnya Islam balik, ada orang yang paginya Islam, petangnya Islam, malamnya kafir. Ada orang yang sebaliknya. Jadi kita ni belah mana para pelajar sekalian? Kita belah mana? Kita harapkan agar kita ni diberikan kehidupan yang sentiasa dalam agama Islam. Pagi, petang, malam, kita berada dalam kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, insya-Allah. Dan meninggalnya kita, matinya kita juga dalam Islam. Sebab tu doa ni kita kena hafal. Doa apa? Allahumma ahina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ahsyurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Gitu, amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi dapat tak kita punya standard pembelajaran, iaitu belajar dapat menerangkan kesan melakukan ajaran sesat, dapat? InsyaAllah lulus. Okey. Jadi
Kita akan teruskan cara menjauhi ajaran sesat. Bagaimana cara kita untuk menjauhi ajaran sesat? Yang pertama, di sudut ilmu. Para pelajar sekalian, dari sudut ilmu, kita kena sentiasa rajin dan tekal untuk mencari dan menambah keilmuan pada diri kita. Para pelajar sekalian, ilmu nombor satu penting, yang amat penting. Nak defend diri kita daripada ajaran yang tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis ni bukan senang jika tak ada ilmu. Tapi bila kita berilmu, kita ada ilmu pengetahuan, insya-Allah kita akan dapat menghalang, kita akan dapat menjadikan diri kita terhindar daripada ajaran-ajaran sesat. Pelajari akidah yang sebenar, iaitu berdasarkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu nombor satu. Yang seterusnya, sahabat, bila dah ada ilmu cara nak menjauhi ajaran sesat ni, para pelajar sekalian, apa dia? Pilih sahabat yang betul. Bukan sekadar baik, baik tu betul lah juga, boleh lah, memang betul lah yang baik tu. Tapi yang apa ni akidah yang betul. Hindarkan diri kita daripada bergaul dengan orang yang dicurigai ilmu dan amalannya. Memanglah nampak dia baik, pada pelajar ada. Tapi bila kita tengok amalan dia, kita tengok ilmu dia, kita rasa curiga. Betul kan ni ikut Nabi ni? Lain macam je nampak kan? Nampak macam tak kena je ni. Kita kaji. Bila kaji rupanya dia mengamalkan ajaran yang diselewengkan. Alamak, kita pula duk pergi kawan dengan dia. Jadi hindarkan dulu. Kalau ada orang kata bila tegak, boleh nak tegak, tak ada masalah. Tapi kadang bila kita tak ada ilmu, kita nak pergi tegak kawan kita, takut kita kena balik gitu. Jadi apa yang kita kena buat? Ilmu dulu. Bila ada ilmu, insya-Allah bila nampak kawan kita terpesong akidahnya, maka kita pelan-pelan, slow talk orang kata. Slow talk, pi jumpa dia, cakap baik-baik. Ni kawan sahabat dunia akhirat, insya-Allah. Ana nampak, saya nampak ni sahabat mungkin ada amalan yang berlainan sikit. Abang ada pelan-pelan. Jadi apa kata, jom ikut balik, kita buat balik apa yang Nabi suruh, Allah suruh. Gitu kita dapat ada. Okey. Sahabat, seterusnya amal. Pastikan amalan yang dilakukan benar dan mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah. Okey. Bila kita buat, jangan sekadar ikut suka. Bila kita buat amalan, sesuatu buat amalan, jangan kita rasa betul dah. Orang dulu buat ni, takkanlah salah. Kan? Ramai dah orang buat ni, tak kena lagi. No. Sekarang zaman kita cari tabayyun, cari betul ke tak ni. Bila kita dah cari, dapat apa keputusan, dan kita yakin bahawa kita amal. Yakin daripada Al-Quran, yakin daripada sunnah Nabi SAW, bahawa kita amal. Okey, yang pertama tadi apa? Ilmu, sahabat, amal. Ilmu, sahabat, amal. Seterusnya, kajian. Cara menjauhi ajaran sesat, kajian. Mencari maklumat daripada sumber yang sahih supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Kita duk rasa macam bagus ajaran ni. Kita duk rasa macam dari Nabi dah. Kita duk baca hadis, ada buat amalan gini dapat gini. Padahal itu hadis palsu. Padahal itu adalah ajaran sesat. Kita duk pergi amal tanpa kaji. Jadi kita kena kaji. Takut kita terpesong akidah dan juga amalan kita. Okey. Asusnya doa, ilmu, sahabat, amal, kaji, doa para pelajar sekalian. Doa minta Allah berikan ketetapan akidah iman dalam hati kita. Berdoa agar diberikan petunjuk, supaya sentiasa berada di jalan yang benar.
ihdinas siratal mustaqim. Ni kita duk baca dalam surah Fatihah tu hari tu. Nah, setiap waktu solat fardu kita duk baca, setiap waktu solat sunat kita duk baca. No, kita duk minta doa tu dekat Allah tu, ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah tunjukkan kita jalan yang benar. Sebab tu para pelajar sekalian, doa penting. Bila kita buat apa pun tanpa doa, maka sia-sia belaka. Bukan sia-sia maknanya tak ada tawakal kita kepada Allah, pengharapan kita kepada Allah. Sebab tu kita, amalan kita para pelajar sekalian, amalan kita biasa-biasakanlah. Kita buat apa saja, kita mulakan dengan niat kerana Allah. Doa agar dipermudahkan urusan kita, dan kita tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah akan memberikan ganjarannya untuk kita. Amin. InsyaAllah, amin. Dan yang terakhir, cara untuk menjauhi ajaran sesat para pelajar sekalian, apa dia? Taubat. Taubat. Mungkin ada yang tak kena, mungkin ada yang tak betul kita buat, mungkin ada yang terlanjur kita lakukan amalan tak ikut Allah, tak ikut Quran, tak ikut hadis Nabi. Maka taubatlah kita kepada Allah. Sebab tu kita disuruh untuk sentiasa istighfar, untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Istighfar, duk saja-saja, tak ada apa nak buat, istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar kita. Moga-moga Allah menerima taubat kita. Mungkin ada terlanjur di mana-mana, Allah sajalah yang layak mengampunkan dosa kita, insya-Allah. Okey, para pelajar, dapat ada kita merumuskan cara untuk menjauhi ajaran sesat? Dapat? Cantik. Okey. Satu amalan para pelajar sekalian, lazimilah hidup kita, lazimilah lidah kita dengan sentiasa menyebut kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Setiap detik kehidupan kita para pelajar, kita takut-takut ada satu detik je dalam hidup kita syirik kita kepada Allah. Takut-takut kita syirik kepada Allah. Antara syirik yang mungkin kita tak perasan, syirik khafi namanya. Syirik khafi, antaranya apa dia? Sifat riak kita, takabur kita, sum'ah kita, nak menunjuk-nunjuk ni. Itu antara ciri syirik kecil. Bila ada macam tu para pelajar sekalian dalam diri kita, sama-sama kita istighfar. Minta ampun pada Allah, minta maaf pada Allah, dan kita selit satu doa lagi pada para pelajar. Doa yang Allah ajak kepada kita untuk baca dalam surah Ali Imran, ayat ke-8. Kita duk baca sentiasa dalam solat kita. Itu doa yang boleh kita baca untuk menetapkan hati kita, untuk menetapkan iman kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi insya-Allah para pelajar sekalian, sama-sama kita jadikan diri kita, jadikan ahli keluarga kita insan yang kita kasih, insan yang kita sayang, supaya sentiasa berada di jalan kebenaran. Tegur kalau ada nampak kawan-kawan kita, saudara mara kita yang mungkin terpesong akidah, mungkin terpesong amalan, untuk sama-sama kita balik menuju ke jalan syurga Allah, menuju jalan kebenaran, insya-Allah. Jadi para pelajar, dapat tak kita mengetahui tentang ajaran sesat ini? Jangan kita terjerumus ataupun tergolong dalam golongan orang yang sesat. Okey. Jadi sebelum tamat, insya-Allah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala limpah rahmat kurniaan Allah berikan kesihatan kepada kita pada hari ini. Dapat sama-sama kita belajar satu lagi tajuk, iaitu tajuk tentang menjauhi ajaran sesat. Okey, terima kasih para pelajar sekalian.
kerana menonton solat kita pada hari ini. InsyaAllah jangan lupa sekali lagi Ustaz nak pesan kan? Komen kalau Ustaz ada minta ada salah sepanjang perkongsian pada solat ini. Minta maaf, minta ampun atas segala kekhilafan Ustaz. InsyaAllah yang baik itu semuanya datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang pada kelemahan diri Ustaz sendiri, insyaAllah. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel Ustaz, dan sentiasa Ustaz akan update dari masa ke semasa untuk pembelajaran online kita, study online. Okey, jadi kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.